Assalamualaikum. Hai, saya Randy Kamil Reza. Sekarang ni saya nak menghala ke negeri Perak Darul Rizwan untuk meneruskan pencarian warisan dan juga kita akan bongkar sejarah yang telah dipadam. Okey. Nanti saya akan update apa yang akan saya lakukan di sana. Okey, check it out. Assalamualaikum, Cikgu Tamizi ya. Okey, saya nak bertanyakan beberapa soalan berkenaan sejarah berkenaan Maharaja Lambor. Boleh tak Cikgu Tamizi terangkan sedikit sejarah kisah Maharaja Lambor ni siapa? Dia berasal daripada mana? Dia ni apa jawatan dia dulu sebagai Maharaja Lambor? Dia adakah dia raja ke ataupun dia pembesar sewaktu zaman tu lah? Boleh Cikgu Tamizi terangkan sedikit pada kami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang difahamkan kepada saya, yang diceritakan oleh keluarga kan, di antaranya Saudara Zahari, Mak Lehman dan juga Nazri Syaimi. Maharaja Lambor ni dia juga dikenali sebagai orang panggil Tok Kadu ataupun cerita tentang dengan ikan tapuah kan, yang sepan ikan tapuah tu. Jadi nama bapa Tok Kadu ni Tun Bangsawan Seri. Dia adalah pembesar daerah kawasan sini lah, maknanya kita kata kawasan Lambor lah kan. Lambor maknanya kalau sekarang ni dia daerah Pertengah lah. Jadi Tun Bangsawan Seri ni kalau mengikut ceritanya dulu dia ni di bawah kerajaan Raja-Raja Buas. Maknanya masa itu belum ada lagi Perak, Kesultanan Perak lah kan. Di bawah naungan Raja-Raja Buas. Jadi besar kawasan ni di bawah Raja Buas. Jadi ceritanya mereka juga berasal daripada sana iaitu kerajaan Samudra Pasai. Dan kalau ikut segalonya dia sampai ke keturunan daripada Bukit Sementang Mahameru. Mana Tuan Nila utama. Jadi berapa generasi tu saya tak pastilah kan, tapi maknanya itulah cerita macam itulah, susu galur dia. Dan Maharaja Lambor ni itu panggilan dia Maharaja Lambor kan. Nama dia Tok Malik. Dan daripada keturunan dia ni sampailah kepada Ngah Kamadin ataupun dikenali sebagai Datuk Sagu. Diorang ni daripada Maharaja Lambor ni diorang pakai gelaran Sri Aga Diraja. Masa itu Jaga Raja ni dah ada lah Kesultanan Perak lah. Jadi jawatan ni diwarisi lah turun-turun sampailah kepada Ngah Kambing, Ngah Kamadin bin Mata. Jadi jawatan ni turun-turun sebagai orang kekayaan Sri Aga Diraja. Dan sekarang ni jawatan ni yang terkini dipegang oleh Tan Sri Ramli bin Talib. So apa dia punya tugas sebagai orang kaya-kaya Sri Aga Diraja ni sebenarnya di istana? Istana dia dia macam jaga kalau macam mana kalau sultan keluar dia orang akan jaga istana, dia orang macam itulah. Maknanya kalau sultan dia orang akan jaga di istana. Itu di istana lah kan, tapi dia di jajahan dia macam yang sekarang zaman Ngah Kamadin tu dia jaga di kawasan Pertiga dengan Gajah. Dan dia akan kutip cukai lah. Cukai. Tapi yang sekarang ni tak ada lah kan tak ada jaga mana-mana pun sebagai jawatan lah. Jawatan lah. Pegang apa-apa tampuk kekuasaan di sini lah. Tak ada sebab di sini di bawah orang besar jajahan Perak Tengah kan. Mana orang lain yang pegang. Bukannya bukan dipegang oleh keturunan Datuk Sagu lah. Ini sebab dulu kan jawatan ini dimatikan selepas Datuk Sagu dihukum gantung kan. Di mana jawatannya tu dilucutkan kan sebagai pembesar ni. Jadi apa kaitannya maknanya pada zaman pembunuhan J.W. Bush, Tok Sagor terlibat samalah dengan Pakatan Datuk Maharaja Lela untuk membunuh J.W. Bush. Jadi cikgu faham macam mana tu? Apa kaitan
Tok Sagor dengan merajalela sebenarnya? Dia macam ni, dia masa dia orang nak bunuh apa Jeruba tu, mula dia orang nak buat cara apa kata orang? Halus kan? Cara halus. Tak berjaya kan. Itu nak santau pun tak berjaya. Tu dia orang ada nak buat main hantu tu je. Akhirnya Datuk Marcella telah menawarkan diri lah untuk apa? Bunuh bila Empa datang ke kampung dia kan. Di Bersalak. Dan telah disokong oleh Datuk Sagor. Datuk Sagor pun akan bantu untuk menghapuskan Jeruba. Jadi maknanya dalam hal ni Datuk Sagor ni terlibat secara langsung sebagai menyokong apa yang dibuat oleh Datuk Marcella. Dan pada masa berlaku peristiwa menamba pun Datuk Sagor pun ada di sana di Bersalak pada masa itu kan. Jadi dia bukannya dari jauh lah, dia sendiri terlibat secara langsung datang bagi di tempat kejadian. Ya, maknanya bersama orang dia lah kan, sama orang dia. Jadi maknanya apa, itu sebab dia kena 2 orang tu kena 3 orang kena gantung. Sebab dia orang terlibat secara langsung berada di tempat kejadian. Datuk Marcella, Datuk Sagor, Pandan dulu kan. Dia menggantung 3 orang. Jadi ada beberapa lagi pembesar Perak ketika itu. Ada nama 2 entiti yang sama, iaitu Ngah Jabar ataupun Muhammad Jabar ataupun nama Panglima Kinta Jabar. Adakah nama-nama ni mengaitkan orang yang sama? Apa yang saya faham daripada keturunannya kan, Ngah Jabar bin Badur memang terlibat pada masa itu kan. Dia Tok Badur pun ada pada masa itu di Bersalak. Ini boleh lihat apa yang dicakapkan oleh Cina Toki Emas kan. Masa itu ada kedai Cina, kedai emas di Bersalak tu, namanya Kok Ahyong, tak salah ya, Kok Ahyong. Jadi dia telah beritahu bahawa individu yang terlibat ni ada dekat di Bersalak pada masa itu. Dia sebab dia orang tahu siapa sekolah-sekolah Cina ni yang beritahu pada pihak Inggeris lah. Sekolah-sekolah ni dia kenal lah kan, tahu kan, dia lama di kawasan itu. Jadi dia yang beritahu apa Ngah Jabar ni ada. Ngah Jabar ni dia dulu namanya Ngah Jabar kan, tapi lepas dia dilepaskan hukuman penjara dulu, itu dia datang 10 tahun hilang, itu datang balik ke Perak, dia tukar nama Muhammad Jabar. Tapi nama sebenarnya siapa? Ngah Jabar. Nama sebenarnya 2 nama, satu Ngah Jabar, satu Muhammad Jabar. Tapi orang sini panggil Tok Jabar lah kan. Biasalah tu ringkas kan, Tok Jabar. Tapi orang sama lah. Tapi yang paling gitar tu, itu saya tak tahulah yang Ngah Jabar paling gitar tu. Itu mungkin dia terlibat di sana, di sebelah sana menentang Inggeris. Mungkin dia tak terlibat kat sini kan. Tapi yang sini, yang Ngah Jabar ni Ngah Jabar bin Badur. Ngah Jabar paling gitar. Itu mungkin dia terlibat tapi belah sana kan. Orang lain tapi terlibat belah sana. Nama dia orang sama. Nama sama je. Itu nama sama tu memang tak boleh elak kan. Jadi ada yang mengatakan beberapa besar tu seperti merajalela Tok Sagor sebenarnya tak mati di Kuala Gantung. Apa pendapat Cikgu Tamizi kenaan isu tu? Ini kalau ikut cerita desain kan, apa yang mengaku keturunan Merajalela kan, yang di Lambok Kiri tu, dia kata memang tak mati sebabnya dilepaskan oleh Raja Idris lah. Sebab masa itu Raja Idris sebagai Raja muda kan, boleh bukan macam tu lah. Banyak dia antara orang yang berkuasa lah Perak kan. Dia lepaskan dan ditukar dengan batang pisang. Tukar dengan batang pisang, jadi mengelirukan lah. Jadi itu cerita lisan lah, tapi kita tak dapat nak buktikan dengan apa. Ya sebenar. Dan ada satu perkara yang saya dengar mengatakan sebenarnya bukan isu berkenaan adat ataupun kerja-kerja alih yang diambil oleh Jalil Bush ketika itu bukanlah lebih kepada mengganggu urusan adat resam Melayu dan sebagainya, tapi sebenarnya disebabkan dia mengganggu anak-anak dara kampung yang saya difahamkan lah. Adakah benda ni rasanya benar ataupun sebaliknya? Ya sebenarnya pembesar Daraja Melayu zaman dulu memang ada hamba tau. Cumanya fitnah lah, mungkin satu nak memburuk-burukkan besar-besar Melayu dengan Raja Melayu ni. Jadi orang katalah sebab marah Raja Melayu dengan besar Melayu marah sebab anak-anak perempuan hamba ni diambil lah, maknanya anak gadis yang jadi hamba ni diambil. Tapi itu mungkin satu fitnah.
sebenarnya nak menggambarkan bahawa keburukan pembesar Melayu dan Raja Melayu ni. Itu saya yang nampak cerita sejarah lah kan. Jadi pihak pihak barat nak gambarkan bahawa Raja Melayu dan juga pembesar Melayu ni dia punya perangai tak elok lah, maknanya menyimpan anak dara kan, itu jadi hamba gundi itulah. Itu mungkin satu cara nak bagi biar orang marah kepada bangsa Melayu. Itu yang kita lihat dari segi sebagai orang kampung sini lah. Sebenarnya kalau kuasa sebagai multi cukai tu yang yang hilang kepada besar dan raja-raja, dia orang tak ada kuasa dah. Mana dah tak ada apalah, dah tak boleh kata cukai apa semua. Benda itu yang menghilangkan sumber pendapatan kan. Dan juga Jeruba ni dia angkuh, dia macam sombong sikit lah. Dia tidak memahami ada rasa orang Melayu. Itu juga menyebabkan besar ni marah. Dia macam belagak dia je yang yang pandai orang gitulah. Itu dan ada ini khabar ni lah kan. Memang hamba ni yang dia ambil lebih ni bukannya yang lelaki tu. Dia ambil yang perempuan yang hamba pembesar ni bawanya ke tempat dia. Maksudnya dia adalah ada tujuannya kan. Ada agenda dia lah, kita tak tahu lah kan. Dia ambil yang perempuan je buat sana. Bukan tak ambil yang lelaki, yang perempuan ni. Berapa ramai ambil orang halal lah, kita tahu. Sebab itu kita tidak ada pada zaman itu kan. Itu maksudnya Pak Inggeris pun mungkin dia tak akan catat tentang kelemahan dia orang kan. Betul. Jadi apa pandangan cikgu berkenaan sejarah pembunuhan Jenderal Dubus ni dengan pendidikan pada zaman sekarang ni lah? Apa pandangan cikgu, sepatutnya murid-murid ataupun pelajar sekarang ni perlu atau wajib tahu kenal sejarah tempatan kita ni, salah sila mencari sejarah yang benar? Adakah cikgu rasa wajib ataupun perlu untuk mendidik anak-anak bangsa zaman sekarang ni? Kalau dari sini memang kita generasi yang baru ni kena patut tahu lah, sebab itu salah satu jati diri. Maknanya bahawa kita sayang negara kita kan. Kalau dia orang tidak hargai perjuangan nenek moyang untuk menentang jajah. Dia anggap benda ni dapat senang je kan. Dulu nenek moyang kita sanggup bermati-matian untuk mempertahankan negara ni kan daripada dijajah. Yalah, walaupun dia tak sempat merdeka kan, tapi telah susah payah rumah dia zaman kena diserang oleh Inggeris tu, semua rumah kena bakar. Di kawasan ni semua kena bakar. Semua dibakar oleh Inggeris. Dia kalau sekarang ni sebut menghangusnya membakar hangus sebab peperangan dia kan. Memang dia akan bakar semua rumah. Memang habis semua bakar. Sebab saya dimaklumkan oleh macam Pak Lee dia kata, kira anak-anak semua simpan di dalam hutan. Mengelak dia kena bunuh. Jadi rumah ada orang yang ada ni di tepi Sungai Perak ni habis kena bakar. Memang pun saya punya rumah moyang saya pun semua habis kena bakar. Masuklah rumah ada tersagur kan, semua kena bakar. Maksudnya kalau sekarang ni berlaku je tu sama lah je dulu. Dia punya kan sekarang dekat Palestin kan. Sofa. Apa yang berlaku dulu sama je rasa. Tetik apa? Yang sama digunakan. Ya, tetik sama digunakan. Cuma sekarang lagi moden lah kan. Tapi sama, semua dia akan hancur kan. Dan dulu orang kata orang Melayu setakat pakai keris dengan pedang je kan. Banyak dulu memang ada meriam, ada pistol. Pistol tu dia orang panggil ni kan, stinger kan. Stinger Terakul. Pistol tu yang ini tu kan terakul. Dah ada dah sebenarnya dulu lagi dah zaman Melaka dah ada, sebab dia orang ambil teknologi daripada kerajaan Osmania. Tapi penjajah dia telah dia nampak bahawa orang Melayu ni lemah macam tu. Dia kata kita pakai keris dengan pedang je. Sebenarnya kita dah ada senjata moden ni memang. Bagaimana pandangan cikgu sukatan pelajaran masa kini kebanyakannya sejarah tu sebenarnya bukan sejarah yang benar. Macam mana kita sebagai pendidik kita nak memperbetulkan balik sejarah yang kita belajar tu? Adakah menjadi masalah untuk kita perbetulkan balik sejarah tu yang mengikut sukatan pelajaran-pelajaran yang dah berikan lah? Sukatan sekarang ni dia banyak juga yang betul, cuma je sekarang ni dia terlampau banyak sejarah, jadi dia tak ambil lah secara mendalam.
banyak benar nak masuk kan, semua nak masuk jadi dia tidaklah secara mendalam. Maknanya kalau ada orang belajar sampai peringkat apa, mesti baru mendalam. Tapi kalau yang sekarang ni ada bagusnya, cumanya satu je. Kalau macam bangsa lain, dia orang belajar sejarah ni untuk hidup Malaysia. Dia tidak menghayati itu senang kan. Cumanya apa, orang kita orang Melayu je yang ada yang menghayati, ada juga yang setakat nak lulus je kan. Sebab orang tak minat sejarah, sebab apa? Sebabnya sejarah ni bukan apa, mata pelajaran komersial. Dia bukan macam yang lain tu jenis komersial lah kan. Apa? Belajar yang kata orang yang boleh mendatangkan duit lah, senang kan. Sejarah ni cuma untuk sebagai satu jati diri pada apa, orang kita ni lah, orang Melayu lah terutamanya kan, untuk sayangkan negara. Kalau kita lihat kan di Malaysia kan, dia punya ni dia orang memang betul-betul semangat apa, sayangkan negara dia pun. Mungkin dari segi, tak tahu lah, mungkin sebab ada orang ni agaknya tak ada campur apa, dia punya ni tak campur dengan bangsa lain kan. Jadi dia betul sayang kalau tengok dia orang apa, Malaysia dia orang memang pegang betul tentang kemerdekaan. Kalau kita ni longgar sikit tak, kita kebanyakannya kadang orang Melayu sendiri pun longgar tentang apa, mereka maknanya boleh lebih kurang dengan bangsa lain. Tapi Malaysia tak, dia memang jaga. Dia kata kalau nak jadi orang apa, rakyat Malaysia kena betul-betul apa, jangan ni, betul-betul sayangkan negara. Berbeza sikit, saya tengok memang apa, ada beza. Kita berbandingkan lah kan dengan ni. Dia orang sanggup mati Malaysia. Kita boleh tentu lagi apa, sanggup mati. Jangan sekarang lah kan, betul tak? Kalau kita bergaya kan, belum tentu lagi sanggup mati. Malaysia lain, dia semua sanggup mati berjuang. Saya kata untuk masyarakat di luar sana dan juga untuk anak-anak muda generasi sekarang, apa nasihat Cikgu Tamizi kepada rakyat Malaysia dan masyarakat di luar sana? Okay, saya nasihatkan generasi yang baru ni apa, sayangilah negara kita, kerana negara kita ni nak, mereka ni bukanlah setakat kata orang apa, menitik mata, tapi berjuang apa, ni moyang kita berjuang apa, sanggup apa, bermati-matian lah maknanya apa. Jadi untuk mendapatkan kemerdekaan tu kan, akhirnya setelah apa, lebih kurang 500 tahun apa, baru kita dapat merdeka kan. Dan sekarang pun kita baru ada 62 tahun kan, 2 tahun merdeka, baru lagi kita dijajah lebih kurang 500 tahun dulu. Maknanya agar generasi yang baru ni sayangkan negara dan apa, jagalah negara kita apa, untuk anak cucu akan datang kan. Terima kasih banyak Cikgu Tamizi dengan ringkasan kongsian sejarah yang Cikgu Tamizi ada, dan kami berharap apa kata-kata Cikgu Tamizi untuk masyarakat di luar sana dijadikan iktibar dan teladan lah buat kami semua. Terima kasih banyak Cikgu Tamizi. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.